warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bapak sekalian, dari sama-sama seperti biasa kita mulakan pengajian pada malam ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, Allah pelihara niat kita, Allah anugerahkan kita ilmu yang penuh dengan barakah. Allah beri bantuan kepada kita supaya apa yang dapat kita pelajari menjadi sebab menjadikan kita lebih hampir kepadanya. Mudah-mudahan ilmu yang Allah hadiahkan kepada kita ini menghasilkan kesyukuran di dalam hati kita di atas segala nikmat yang dianugerahkannya, menjadikan kita lebih bersungguh-sungguh mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan apa juga larangannya, sehinggalah akhirnya mudah-mudahan dengan iman yang Allah pelihara dalam hati kita ini, kita dapat kembali kepadanya pada hari perhitungan nanti dalam keadaan kita reda kepadanya, lagi diredainya. Di samping itu ada juga hajat di sini. Pertama, untuk kita mendoakan pengampunan dan rahmat Allah untuk almarhumah Asma binti Ahmad yang baru sahaja kembali ke rahmatullah pagi tadi. Mudah-mudahan semua saudara mara, ahli keluarga, terutama ibu bapa kita yang telah kembali kepada Allah sebelum kita, semuanya diampunkan oleh Allah di atas apa juga dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan semasa hidup dahulu. Dan kalaupun ada kebaikan yang mereka lakukan, semuanya diterima oleh Allah dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Begitu juga ada di antara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, mungkin diri kita sendiri, ada di antara jamaah kita ini yang masih belum sembuh sepenuhnya daripada kemalangan, ada di antara kita ini yang ahli keluarga kita, anak-anak kita yang baru sahaja menghadapi kemalangan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang diuji, mudah-mudahan ditetapkan kesabaran dan ketabahannya menghadapi ujian Tuhan. Dan semua kita dipelihara oleh Allah dengan pemeliharaannya. Dengan doa yang demikian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara perempuan sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mendapat kesempatan sekali lagi untuk meneruskan pengajian kita. Sambungan minggu lalu kita telah membaca ayat-ayat dalam surah Al-An'am. Ayat keberapa kemarin ya? 83 dan 81. 82. Kisah tentang Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan kaumnya, berbalas-balas hujah, dibomong-bomongkan oleh kaumnya. Kalau tidak mahu menyembah berhala, tidak mahu menyembah bintang, bulan, matahari seperti mana yang kaumnya telah lakukan sepanjang zaman turun-temurun, maka diancam ada bala dan musibah, malapetaka yang akan menimpa kau wahai Ibrahim, ya. Tetapi kemudiannya dijawab oleh Nabi Ibrahim, apa perlu aku takut sehingga perlu nak mensyirikkan seperti mana yang kamu lakukan, mensyirikkan Allah dengan sembahan-sembahan yang ada. Sepatutnya kamu itu yang rasa takut supaya kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu telah kita bincangkan kemarin, alhamdulillah, sampai ayat 81, ayat 82 dan 83. Tidak mengapalah itu sebagai penutup pada kisah kemudian kita tak perlu baca. Kita pindah sekarang. Kuliah kita kuliah mencari cerita kan. Jadi tauladan kepada kita, insya-Allah kita lompat sedikit. Cuba tuan-tuan lihat masih lagi dalam surah Al-An'am ayat 122. Ayo. 122. Selamat datang kepada sahabat-sahabat yang baru pertama kali hadir kuliah kita pada malam ini. Yang baru nak biasakan diri dengan kuliah kita, seperti yang biasa kita lakukan untuk pengetahuan semua. Kita baca ayat-ayat Allah yang mengandungi kisah dan tauladan untuk kita ambil iktibar pada pelajaran. Digalakkan kalau boleh masing-masing tentang mushaf Quran, kalau tidak yang dicetak kertas, yang dalam handphone ke, iPad ke, Samsung ke, tak kisahlah, asal boleh kita simak sama-sama insya-Allah. Ya. Jumpa dah ayat 122. Ayat yang bermula dengan kalimat awaman kana maitan fa ahyayna. Boleh? Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang bermaksud awaman kana maitan, adakah orang yang dulunya mati? Maitan kalau bahasa Melayu mayat, kan? Maitan mati. Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Wa ja'alna, dan kami jadikan lahu, untuk dia, nur. Apa makna nur? Cahaya. Yamshi bihi finnas, yang mana dengan cahaya itu dia berjalan di kalangan manusia. Jadi Allah kata, adakah orang yang pernah mati lalu kami hidupkan dia dan kami jadikan untuknya itu ada cahaya, yang mana dengan cahayanya itu dia berjalan di kalangan manusia. Kama mathaluhu fi dhulumat, adakah orang seperti itu sama dengan orang yang umpama berada dalam kegelapan? Jadi Allah mengajak kita untuk perbandingan.
compare, bandingkan ini dua jenis manusia. Yang pertama tadi kita kata dulu pernah mati, Allah hidupkan dia, Allah berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu dia jalan tengah-tengah manusia. Orang macam ini kata Allah sama tak dengan orang yang diumpamakan berada dalam kegelapan, dalam kegelapan. Dan kegelapan ini bukan satu kegelapan banyak. Zulumat, kegelapan, dia plural, jamak, kata banyak. Ya, zulumat. Laisa bi kharijin minha, yang tak mampu dia lepaskan dirinya keluar daripada kegelapan itu. Kedua, manusia. Apa tu? Satu, dia mati, Allah hidupkan, Allah kasih cahaya. Yang satu lagi, dia dalam kegelapan, tak mampu nak lepaskan dirinya keluar daripada kegelapan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir, sama tak sama dua orang. Allah Taala bila bertanya dalam Al-Quran, bukan semua pertanyaan itu minta jawapan, tuan-tuan. Kalau kita manusia, kita bila bertanya, besar kemungkinan sebab kita tak tahu minta jawapan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Al-Quran, di banyak tempat dalam Al-Quran, bila Allah bertanya sama tak itu dengan yang ini, Allah sebenarnya nak menegaskan tidak sama. Sebab jawapannya memang begitu, tak akan sama. Dalam ayat yang lain pernah Allah tanya sama tak antara orang yang buta dengan orang celik, pasti tak sama. Bila Allah bertanya, bukan minta jawapan, tapi Allah nak tegaskan bahawa memang tidak sama kedua jenis manusia. Nah, di sini terletak ceritanya. Ya kan? Ada tak orang yang khusus yang dimaksudkan dalam ayat? Kalau kita baca, kita dapat faham secara umum lah. Siapa pun manusia, kalau dia dapat cahaya, dengan cahaya dia mampu berjalan depan orang, maknanya dia jalan jelas, terang, tahu mana nak tuju, nak belok mana simpang nak diambil, tidak perlu rasa takut, bimbang, khawatir apa akan berlaku, sebab dia terang, dapat cahaya. Satu lagi, kita lihat orang yang diumpamakan oleh Allah berada dalam kegelapan yang tak mampu lepaskan dirinya daripada kegelapan itu. Maka secara umum kita lihat siapa pun manusia antara dua ini, satu yang dapat hidayah daripada Allah kan, dulunya tak beriman, seolah-olah dulu dia mati, walaupun dulu dia bernyawa, dapat jalan, dapat melangkah, dapat makan, dapat kerja, dapat tidur, dapat bangun, dapat ketawa. Tetapi sebenarnya dia mati kalau dia tak iman di dalam hati, sebab hatinya itu tidak beriman. Roh yang ada adalah roh yang mampu menggerakkan tubuh badannya, tetapi tidak ada roh dalam hati dan jiwa. Tapi sebahagian orang ini yang pernah dulu tak pernah dapat hidayah, tak beriman, kemudian Allah berikan dia hidayah, ya kan? Dapat cahaya, dan tak teraba-raba lagi dalam kehidupan. Sebenarnya ayat ini, kalau kita lihat riwayat-riwayat yang disebut, sebahagian para sahabat mengatakan bahawa ayat ini diturunkan menceritakan asalnya tentang dua orang insan yang dikatakan sebagai insan yang berada dalam kegelapan yang tak mampu lepaskan dirinya keluar daripada kegelapan itu. Semua riwayat yang ada menyebut bahawa ayat ini asalnya merujuk kepada Abu Jahal. Sebab Abu Jahal itu daripada mula Rasulullah SAW berdakwah, mengajak manusia untuk beriman, dia di antara orang yang paling keras menentang. Dia di antara perancang utama untuk bunuh Nabi, sakitkan hati Nabi. Dalam peperangan, dia pun di antara orang yang paling menggalakkan orang Quraisy untuk bangun, menyerang Madinah, membunuh Muhammad sampai dia mati. Kemarin kan kita dah kisah cerita dia kan ada, dia mati dalam perang apa? Ingat tak tuan? Abu Jahal mati dalam perang Badar. Dia dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau
tuan-tuan masih ingat lagi penggembala kambing dia. Dia ingat waktu hidup dialah yang mulia, bangsawan, hartawan, jutawan, ya kan? Tapi rupa-rupanya matinya dia dalam keadaan kesal, sebab mati dibunuh oleh gembala kambingnya sendiri, yang pada mata dia tak ada harga dan tak ada nilai. Jadi daripada mulia dia menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bawa dia mati, dia tak mampu mengeluarkan dirinya bebas dan selamat daripada kegelapan yang menyelubungi hati dan jiwanya tadi. Jadi yang perumpamaan bagian kedua itu merujuk kepada Abu Jahal. Siapa pula yang dimaksudkan dengan kata Allah Subhanahu wa taala dia dulu mati, kemudian Allah kasih cahaya. Siapa dia? Dalam salah sebuah riwayat menyebut itulah Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Ya, Sayyidina Umar kan dulu menyembah berhala, malah dia cukup benci dengan Nabi SAW. Adiknya yang bila dia dapat adiknya masuk Islam, terima ajaran Nabi SAW, ada kisah mengatakan dia pun ada perempuan sendiri. Tapi akhirnya dikurniakan hidayah oleh Allah. Dengar ayat-ayat Allah dibacakan sampai ke telinganya, rupa-rupanya Allah buka pintu hatinya, masuk ayat itu dalam hatinya. Orang seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala asalnya mati, kemudian Allah berikan cahaya. Dengan cahaya dia mampu berjalan di tengah manusia, tak takut apa-apa, tak takut siapa kecuali itu satu. Ada riwayat yang lain mengatakan ayat ini sebenarnya merujuk kepada seorang sahabat yang namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini yang daripada keluarga bapaknya nama Yasir. Bapaknya, emaknya disiksa waktu mereka di Makkah sampai mati dan mempertahankan iman yang ada dalam hatinya. Namun nak mengucapkan kalimat tinggalkan agama Muhammad SAW tak ada. Tapi anaknya Yasir kerana berat menanggung azab siksaan daripada orang Quraisy, dia nak selamatkan agamanya, nak selamatkan nyawanya, dia setuju melafazkan bahawa dia tinggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudiannya bila dia dilepaskan, tidak sampai mati seperti mak bapak dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Macam mana keadaan aku ya Rasulullah? Mak aku sanggup sampai berkorban nyawa untuk mempertahankan iman. Bapak aku begitu juga aku sampai terpaksa mengucapkan kalimat kufur. Itu yang diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan orang dalam keadaan seperti dia, walaupun lidahnya mengucap kalimat kufur, sedangkan hatinya tetap tenang, teguh dengan keimanan. Tak kira peringkat terancam, ya, maka Allah terima dia sebagai seorang yang masih beriman kepada Allah. Nah, ada pendapat, ada riwayat mengatakan Sayyidina Ammar bin Yasir itu yang dimaksudkan oleh ayat yang dapat cahaya daripada Allah. Tetapi ada riwayat satu lagi disebut oleh sebagian ahli tafsir sebagai sebab turunnya ayat ini. Katanya pada satu masa Abu Jahal mencaci maki Rasulullah SAW, dikutuk, dihina, sampaikan dilontar najis ke arah Rasul SAW. Abu Jahal buat macam itu, tapi Rasulullah SAW tenang, tak jawab apa-apa, tak balas apa-apa, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudiannya tidak lama selepas itu, pakcik Nabi yang namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, kenal Sayyidina Hamzah, salah seorang daripada pahlawan dan panglima dalam Islam yang akhirnya mati syahid, dibunuh dalam peperangan apa? Uhud, dalam peperangan Uhud yang dilontar dengan tombak. Bila dia balik satu masa, balik ke Mekah, daripada keluar jalan mana berburu ke apa, waktu itu masih ada lagi anak panah, senjata panah itu dalam tangan dia. Sampai kat Mekah dia ada orang sampaikan berita, berikan laporan, tuan-tuan, pada ketika itu Sayyidina Hamzah belum masuk Islam lagi, masih dengan agama datuk nenek moyang. Dia sampai orang beri laporan, wahai Hamzah,
Kalau kau tahu, kalau kau tengok, kalau kau dengar apa yang Abu Jahal dah buat pada anak saudara Rasul Muhammad itu, nescaya kau tak akan duduk diam, wahai Hamzah. Orang sampai ke report. Bila dengar seperti itu, Sayyidina Hamzah jadi marah. Kenapa? Pertama, kerana orang Arab ni dia punya ikatan kuat, keluarga tu kuat. Walaupun anak saudaranya yang nama Nabi Muhammad SAW itu bawa agama yang dia tak percaya, pada saat itu belum lagi beriman, tapi sebab ikatan keluarga, ini anak saudara aku, beranak Abu Jahal aku, siapa pergi mati anak saudara aku ni? Kedua, Rasulullah SAW ini seorang insan yang sejak dilahirkan, walaupun bapaknya tidak ada dan meninggal sebelum dia dilahirkan, dia sebenarnya disayangi oleh kaum kerabat, hatta oleh pakcik-pakciknya, hatta oleh pakciknya yang sampai mati pun tak terima, hatta oleh seorang pakciknya yang terangkum dalam Al-Quran dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pakcik Nabi? Abu Lahab. Abu Lahab itu kan memang benci dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai Allah cemooh Abu Lahab dalam surah Al-Ahzab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi dari segi perasaan seorang insan, itu Nabi Muhammad SAW sejak mula dilahirkan cukup disayangi hatta oleh Abu Lahab sekali itu. Kerana pakcik-pakcik dapat melihat keistimewaan yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Begitu Sayyidina Hamzah, walaupun belum beriman, dia kenal siapa anak saudara dia. Seorang yang jujur, amanah, tak pernah cakap bukan-bukan, tak campur orang-orang bujang yang bukan-bukan, buat perkara yang tak ada. Seorang yang mulia, yang dihormati. Sebab itu Sayyidina Hamzah bila dengar anak saudaranya Nabi Muhammad SAW itu diperlakukan demikian sekali oleh Abu Jahal, dia marah. Terus dia cepat-cepat cari mana Abu Jahal. Sampai jumpa Abu Jahal itu, dia pukul dengan panah dalam masa pedang dengan tangan dia. Sampai lupa-lupa Abu Jahal. Sebab marah. Lalu Abu Jahal mengatakan, wahai Hamzah, kenapa sampai begini kau perlakukan aku? Kau tak tahu ke anak saudara kau dah memperbodoh-bodohkan kita semua. Dia kata kita ni bodoh, sembah benda yang tak beri manfaat, benda yang tak boleh beri mudarat. Padahal ini yang kita warisi, datuk ini moyang kita turun-temurun dah sembah Tuhan yang begini. Dia bodoh-bodohkan kita pula. Sebab itulah orang memang patut kalau dia pergi mati je. Lebih kurang itulah, lebih kurang dialognya jahat. Apa jawab Hamzah bin Abdul Muttalib? Sayyidina Hamzah mengatakan, sebenarnya yang bodoh kita semua ini. Memang patut kita diperbodohkan. Kenapa? Sebab selama ini kita sembah benda yang tak ada manfaat untuk kita. Kita sembah Tuhan yang kononnya kita percaya dia lah yang ada kuasa, padahal tak ada kuasa apa. Memang patut kita semua jadi bodoh, kata Hamzah. Maka pada waktu itu dia katakan, dengarlah wahai Abu Jahal, pada saat ini aku terima agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Terus Sayyidina Hamzah pergi jumpa Rasulullah SAW mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam riwayat ini dikatakan bahawa setelah Hamzah mengatakan demikian, Allah turunkan ayat yang baru kita baca tadi, ayat 122. Allah kata sama tak? Dua orang. Yang satu dulu diumpamakan orang mati, pasal dulu tak beriman. Tapi kemudian Allah berikan dia cahaya. Dengan cahaya itu, Sayyidina Hamzah tak bimbang apa, tak perlu rasa takut apa. Nak jalan depan tengah-tengah orang Quraisy tak Mekah, nak cakap apa pun kalau memang dia yakin itu kebenaran. Dia kata, sama tak orang ini dengan yang satu lagi yang berada dalam kegelapan yang dia sendiri tak mampu keluar, lepaskan diri dia daripada kegelapan yang ada. Sama tak tuan? Tak sama. Itu kisah di sebalik ayat 122 surah Al-An'am. Tuan-tuan ya, yang tadi cerita
Abu Jahal yang macam itu sekali. Sampai Allah turunkan ayat ini merujuk kepada ini. Yang Allah kata memang gelap, memang sesat, memang kafir, tak boleh lepas dah sampai dia mati dah. Tapi nak jadi cerita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Walaupun seorang insan itu jahat sejahat-jahatnya macam mana pun, tak mustahil kalau Allah kehendaki anak-anak pun dia orang yang paling baik sebaik-baiknya. Abu Jahal meninggal ataupun mati terbunuh dalam keadaan dia masih tetap dengan kekufuran dia. Tapi anak dia di antara sahabat Nabi SAW. Walaupun dia masuk Islam kemudian, anak Abu Jahal bernama Ikrimah. Biasa disebut, kalau dalam sejarah Islam disebut sebagai Ikrimah bin Amr. Amr itu nama Abu Jahal. Abu Jahal itu gelaran. Nama dia betul Amr bin Hisham. Jadi anak dia nama Ikrimah. Ikrimah bin Amr. Dan Arabnya ini Ka Ra bin Sa. Ikrimah bin Amr. Amr yang sudah ada. Abu Jahal ni pergelaran bukan daripada awal. Orang panggil Abu Jahal tak? Asalnya Abu Jahal ni dipanggil orang, nama gelarannya Abul Hakam. Asalnya nama dia Amr. Orang panggil dia Abul Hakam. Kenapa Abul Hakam? Hakam tu daripada kalimah hikmah. Tahu hikmah tak? Bijaksana, wise. Gelarannya Abul Hakam, kenapa? Sebab dia di antara pembesar-pembesar Quraisy. Tak Mekah tu, kalau ada apa-apa memang orang rujuk dia lah. Minta pandangan, minta keputusan. Orang dia orang hormat, ya, keturunan bangsawan, ada kedudukan, ada pengaruh. Asalnya Abu Jahal ini yang dulu dipanggil Abul Hakam, orangnya memang kalau orang ada masalah kedua dia dah bagus selesaikan. Tapi kemudiannya bila dah Rasulullah SAW berdakwah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, suruh tinggalkan sembahan-sembahan yang datuk nenek moyang mereka buat dulu, dia tak boleh. Bila Rasulullah SAW datang berdakwah mengajak kepada agama yang mengajar bahawa semua manusia ini sama, yang miskin, yang kaya sama, yang keturunan bangsawan dengan keturunan hamba sahaya sama, dia tak boleh terima. Berubah watak dia kan. Daripada dulu seorang yang dihormati, kemudian berubah menjadi seorang yang bengis, suka marah. Orang yang dia jumpa, kalau dia tahu dia ikut Nabi Muhammad SAW, memang dia tak kasih can. Dia pukul, dia bantai, dia hina dan sebagainya. Jadi seorang kemarah, panas badan. Sampaikan kerana itu berubah. Orang daripada panggil dia Abul Hakam, orang panggil dia Abu Jahal. Oh, dia jahat, bodoh. Kalau bahasa sopan sikit, orang cerdik. Pasal dia tak boleh kawal emosi dah. Pertimbangan akalnya selalu hilang sebab tunduk pada kemarahannya. Itu asal daripada Abul Hakam, gelarannya berubah jadi Abu Jahal. Anak nama Ikrimah. Ikrimah ini seorang yang asalnya menolak Islam seperti bapa dia. Dalam perang Badar, dia sebahagian daripada tentera Quraisy. Dalam perang Uhud, sebahagian daripada tentera Quraisy. Dalam perang Khandaq, sebahagian daripada tentera Quraisy. Memang kerjanya ikut bapa dia, ikut kaum dia, memerangi Rasulullah SAW. Sampai satu masa, tuan-tuan, pada masa pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah itu berlaku lebih kurang pada tahun yang ke-8 Hijrah. Rasulullah SAW datang membuka Kota Mekah dengan ribuan orang yang beriman, membebaskan Mekah daripada kekufuran,
membebaskan dan membersihkan Ka'bah daripada berhala-berhala. Pada waktu itu berduyun-duyun orang masuk Islam. Tapi Ikrimah ini rasa terancam. Waktu itu orang kawan dia, member-member dia, jiran, saudara semua dah masuk Islam dah. Dia masih teragak-agak lagi. Nak masuk Islam ke tidak, nak masuk Islam ke tidak. Kerana dia takut dan bimbang kalau dia sebagai anak Abu Jahal lagi dalam peperangan-peperangan yang nak menghancurkan Nabi Muhammad SAW, dia pun ikut sama. Dia buat keputusan. Pada ketika Mekah itu dimasuki oleh Rasulullah SAW, dia lari keluar daripada Mekah. Sebab dia takut. Dia takut. Dia lari keluar daripada Mekah. Tinggalkan bini dia seorang Mekah. Isteri dia masuk Islam. Sebab melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sampai satu masa dia dah bini dia ni sayang dekat dia. Bini dia tahu lelaki dia ni baik sebenarnya, ya kan? Cuma dia takut. Bini dia fikir macam mana cara supaya suami dia baliklah mereka hidup sama-sama sebagai sepasang suami isteri, keluarga penuh kasih sayang, beriman dengan Rasulullah SAW. Jadi isterinya pada satu masa datang, ataupun pada satu ketika itu Nabi masih di Mekah lagi, datang jumpa dengan Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, aku minta, aku rayu, aku mohon supaya suamiku itu tidak diapa-apakan. Aku percaya dia pun nak beriman sebenarnya, tapi kerana dia takut, aku minta kau jamin ya Rasulullah, kalau dia datang Mekah, minta jangan diapa-apakan. Sebab aku tahu dia itu akan jadi orang Islam. Kata isteri dia, lebih kurang lebih kurang macam itu. Okay. Kata Rasulullah SAW, aku jamin keselamatan dia. Aku pergi panggil suamimu balik semula ke rumah. Tuan-tuan, nak jadi cerita setianya seorang isteri. Suami dah lari tinggalkan kampung halaman. Isterinya keluar daripada cari suami sampai datang. Si Ikrimah cari. Bang, sudahlah bang. Yang sudah, itu sudah. Ya. Lebih kurang macam tu lah dia. Lebih kurang macam tu lah. Tujuh suami dia. Mari datang. Beriman dengan Allah. Yang dah berlalu sudah. Saya dah minta dengan Nabi SAW. Nabi dah beri jaminan. Abang balik, Nabi tak akan apa. Tak ada orang akan berapu-apakan abang kalau balik. Maka suaminya pun balik. Sebab mendapat jaminan itu daripada isteri yang tercinta. Dalam masa perjalanan Ikrimah nak kembali ke Mekah, Rasulullah SAW dah cakap dengan sahabat-sahabat. Nabi kata apa? Nabi mengatakan, sayatikum Ikrimah bin Amr. Si Ikrimah bin Amr itu akan balik jumpa kita semua. Nabi tak kata Ikrimah bin Abi Jahal, tak. Abi Jahal tu dah mati dah. Nak putuk-putuk, nak sebut-sebut lagi buat apa, tapi sebut nama asal. Ikrimah bin Amr. Tak lama lagi Ikrimah akan balik. Fala tasubbu abang. Jangan kamu semua ada yang mencemooh, menghina bapa dia. Fa inna sabbal mayyiti yu'dhi al-hayy wa la yablu al-mayyit. Kerana perbuatan mencemooh dan menghina orang yang dah meninggal dunia itu akan hanya menyakiti keluarga dia yang masih hidup. Sedangkan yang kita cemuh, kita maki dia kata-kata penghinaan tu tak sampai pun pada dia meninggal tu. Nabi dah meninggal. Kita makilah berkul-bakul pun. Yang meninggal tinggal lah, bukan dia tahu pun kita maki dia. Tapi yang tersentuh, yang rasa terusik, yang rasa sakit, tersinggung siapa? Keluarga dia masih hidup. Nabi pesan, Ikrimah tak lama lagi nak balik. Jangan kamu hina bapa dia. Kerana menghina orang yang dah mati hanya akan menyinggung dan menyakiti perasaan keluarga yang masih hidup, sedangkan dia mati tak tahu apa-apa pun. Kata Nabi SAW. Itu yang Ikrimah balik. Ikrimah balik jumpa dengan Nabi SAW, menyatakan keislamannya dengan penuh kesungguhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, selepas itu dia berubah menjadi seorang yang pantang dengar ada peluang
untuk berkhidmat dan berjuang di jalan Allah, dia adalah orang yang pertama maju ke depan. Apa yang ada selepas itu semua dia tak pernah tinggalkan, tak pernah terlepas. Antaranya bila Rasulullah SAW dah wafat, itu Abu Bakar membentuk satu pasukan tentera untuk memerangi orang-orang yang rebutan. Dia antara orang yang pertama maju ke hadapan untuk memerangi orang yang rebutan. Begitu dalam peperangan-peperangan yang lain, ya. Sampailah akhirnya Allah tetapkan iman yang ada, sampailah dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas dia cedera dalam salah sebuah peperangan, kecederaan yang akhirnya membawa kematian. Sebagai seorang daripada sekian banyak pahlawan-pahlawan sekarang. Nak jadi cerita ya, nak jadi cerita. Yang menentukan seseorang itu dapat hidayah siapa? Kalau seseorang itu lahir dalam keluarga yang paling gelap sekalipun kehidupan mereka kerana tak mau menerima iman, tak mustahil bahawa satu hari anaknya akan menjadi di antara pejuang-pejuang agama. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Iqri. Begitu peringatan kepada kita. Kalaupun kita melihat, kita semak kehidupan kita selama ini, mungkin kita merasakan selama ini kita ni jahil sangat, selama ini kita ni jauh sangat daripada agama. Selama ini tak pernah ada kebaikan yang kita buat kepada orang lain. Tak pernah kita ingat syurga neraka langsung sebagai hamba Allah. Jangan putus asa. Gelap-gelap manapun sejarah kita sebelum ini, kalau Allah nak beri cahaya, Allah beri cahaya. Seperti mana yang diberikan cahaya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang diberikan kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, malah kepada Ikrimah anak Abu Jahal sekalipun Allah berikan cahaya, dia akan mendapat cahaya daripada Allah. Yang penting kita ini nak datang kepada Tuhan ataupun tidak. Dalam sepotong hadis qudsi kan dikatakan, Allah menyebut, mana-mana hamba-Ku yang datang kepada Aku dalam keadaan berjalan, Aku balik datang kepadanya untuk mendapatkannya dalam keadaan berlari, kata Allah. Bukan Allah lari itu maknanya Allah lari macam kita lari, tak. Tetapi kalau kita ini gairah nak kembali kepada Allah, Allah lebih hendak untuk menerima kita. Allah lebih dahulu nak sambut kita. Kita baru terdetik, terlintas dalam hati kita nak taubat, nak kembali kepada Allah. Walaupun belum mula usaha, Allah dah buka pintu taubat seluas-luasnya untuk kembali kepada Allah. Asalnya kita tidak. Jangan putus asa dengan apa pun kegelapan selama ini yang pernah kita lalui dalam hidup kita. Sebab itu kita diajar oleh Nabi SAW, di antara doa Nabi, doa minta cahaya. Kan ayat ini mengatakan seorang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa minta cahaya. Dan doa minta cahaya ini biasanya dibaca oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan pergi masjid. Ada doa masuk masjid, doa keluar masjid, ya kan? Antara amalan Nabi SAW ketika melangkah perjalanan nak pergi masjid, nak masuk masjid, antara doa Nabi adalah doa minta nur, minta cahaya. Ada beberapa riwayat. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi minta apa? Nabi minta, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, Engkau jadikanlah dalam hatiku ini ada cahaya. Wa fi lisani nuran. Kau jadikanlah pada lidahku ini ada cahaya. Waj'al fi sam'i nuran. Kau jadikanlah dalam pandangan mata aku ini ada cahaya. Wa fi basari nuran. Sampai tadi pendengaran telinga, kau jadikanlah pada pendengaran telinga aku ini ada cahaya. Wa fi basari nuran. Dalam pandangan mata aku ini pun ya Allah kau jadikanlah ada cahaya. Waj'al min khalfi nuran. Ya Allah kau jadikanlah daripada arah belakang aku ada cahaya. Wa min amami nuran. Daripada arah depanku juga ada cahaya. Waj'al min fawqi nuran. Daripada arah atasku ada cahaya ya Allah. Wa min tahti nuran. Jadikanlah daripada arah bawahku juga terdapat cahaya. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, hadiahkanlah aku cahaya.
Itu di antara doa Nabi. Sebab itu kita lihat Rasulullah SAW watak baginda, akhlak baginda itu terang, indah. Sebab dia minta dengan Allah, hatinya ada cahaya. Kita kalau hati tak ada cahaya, hati gelap tuan, kita make up lah macam mana pun. Hidung plastik, mata plastik, telinga plastik, muka bulan jadi tajam, dagu pengen jadi mancung. Kalau hati tak ada cahaya, tak berseri itu, tak berseri. Orang tengok pun tahu plastik. Sebab itu Rasulullah SAW hati minta cahaya, lidah minta cahaya daripada Allah. Nabi kalau cakap, Nabi cakap tak panjang macam Ustaz Patris tu, cakap boleh jadi gila, bibir-bibir kadang-kadang. Nabi cakap bibir-bibir, tapi kesan dalam hati manusia sebab lidah Nabi itu dipandu oleh Allah. Pendengaran telinga Nabi, apa yang Nabi dengar yang baik, datang kesan yang baik dalam hati Nabi. Orang maki macam mana pun hati tetap bersih, tak jawab balik dengan penuh kekotoran, nista, kata-kata yang tercemar. Sebab pendengaran telinga ada nur, pandangan mata ada nur. Tengok langit, nampak kebesaran Allah. Tengok pokok-pokok, nampak keagungan Allah. Tengok diri sendiri dalam cermin, nampak kekuasaan Allah, nampak ketergilan diri sendiri. Sebab hatinya bercahaya. Kita nampak Quran, gelap tak nampak apa-apa. Cuba kalau buka magazine kereta yang ada gambar perempuan tepi kereta sangat ketat sing-singkat, beli magazine kereta, tengok page tu yang ada perempuan tu yang lama-lama. Maka kita tak ada cahaya tuan-tuan. Sebab itu Nabi pergi ke mana-mana, malaikat diri, malaikat doakan. Orang yang sebenarnya tak nak terima benci Nabi pun bila berhadapan dengan Nabi SAW boleh tertikat hatinya. Sebab minta cahaya daripada Allah. Cuba kita jadikan amal, minta cahaya daripada Allah. Minta nur, ya Allah, jadikanlah nur untuk aku, ya Allah. Saya kalau nak tulis bahasa Arab panjang sangat, takut nak tulis setengah jam tak habis. Minta bahasa Melayu. Yang saya sebut tadi dalam riwayat Imam Muslim, minta cahaya pada hati, lidah, nak tulis? Baiklah, hati, lidah, telinga, mata, belakang, depan, atas, bawah. Ya Allah, hadiahkan penutup dia, Allah maaf ini nuran. Ya Allah, hadiahkan aku, anugerahkan aku cahaya. Ada riwayat yang lain, ada tambahan. Riwayat Imam Bukhari kalau tak salah, Imam Abu Dawud. Riwayat yang lain ada tambahan. Ada tambahan apa? Kanan, kiri. Ya kan? Pokoknya minta cahaya daripada Allah, minta nur. Bahasa Melayu lah. Lepas solat boleh, masa tunggu solat boleh. Dalam perjalanan nak pergi masjid boleh macam tadi sebelum maghrib, anak beranak jalan lepas turun basok, saya minta dengan Allah, ya Allah, dalam perjalanan aku ke rumahmu ini, ya Allah, aku mohon kurniakanlah aku dan hiaskanlah aku dengan cahayamu yang indah. Jadikanlah ada cahayamu, ya Allah, dalam hati aku. Jadikanlah ada cahayamu, ya Allah, pada lidah. Jadikanlah untukku cahaya yang indah, ya Allah, pada pendengaran telingaku, pada pandangan mataku. Ya Allah, jadikanlah terdapat cahayamu daripada arah belakangku, daripada arah depan, daripada arah kanan, daripada arah kiri, daripada atasku, daripada bawahku. Ya Allah, aku minta hadiahkan aku cahayamu, ya Allah. Susah tak? Jangan besok kita baca ni, yang mana satu tu tertib dia Ustaz baca, tak ingat lah, tak penting tertibnya tuan. Yang minta cahaya daripada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, manusia yang memiliki hati yang paling indah, manusia yang memiliki hati yang paling bersih pun minta cahaya daripada Tuhan. Lebih-lebih masuk kita ini yang hatinya selalu ada masalah,
yang lidahnya masih suka cakap benda yang datangkan kemurkaan Tuhan, minta cahaya dari Allah. Boleh tuan? Kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang dikatakan oleh Allah tadi, Allah kasih cahaya. Bila cahaya kita tak bimbang lagi dah. Allah pelihara kita mudah-mudahan. Ini cahaya dah tak ada. Hidup ketakutan, semuanya tak confident. Suka tengok wayang pun cerita pun tak kira. Macam mana? Sampai pernah usah-usah macam mana nak nak dakwah lagi dah. Kadang ada pengarah filem buat cerita tu siap dengan ayat Quran tu. Dalam cerita tu ada ustaz baca dakwah, dia mudah-mudahan tak selipkan pengajaran. Dia bertanya orang pergi tengok wayang cerita tu. Yang empat tu dia ingat tak? Yang dia ingat tu yang jin kat atas tubuh tu mana ingat? Yang peringatan-peringatan nasihat apa dia ingat? Kemungkinan apa? Kemungkinan cahaya kita ada dalam diri. Kalau cahaya dia nampak kebaikan kita mudah buat dia. Nampak ada kesalahan dan kejahatan kita takut kalau kita tak ikut salah. Itu hati yang percaya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dah dapat cerita lebih kurang tentang Hamzah bin Abdul Muttalib Abu Jahal anaknya. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat 123, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin. Ayat 1 dulu belum habis ya? Belum. Ayat 122 penutup dia. Kadzalika zuyyina lil kafirin. Maka demikianlah dihiaskan bagi orang-orang yang kufur itu. Zuyyina dihiaskan. Kalau namanya zain itu perhiasan. Zayyana menghias, zuyyina dihias. Jadi kalau orang nama Zainuddin itu maknanya perhiasan. Zain perhiasan, cantik, indah. Dalam sebahagian masyarakat Arab ada sebahagian negara yang tertentu kalau dia nampak benda yang dia suka, satu benda yang dia kagum. Ada sebahagian orang Arab kata tayyib, kenal kata tayyib itu bagus, berlaku. Tapi ada sebahagian kampung-kampung Arab, negara budaya Arab, dia jawab zain. Kalau benda dia suka zain, kata dia zain tu best. Ya, sebab zain maknanya sesuatu yang indah, yang bagus, perhiasan, zain. Ini zuyyina. Maka demikianlah zuyyina dihias lil kafirin bagi orang-orang kafir. Maka ya'malun, apa yang mereka lakukan. Maksudnya tuan-tuan, orang kalau ada berada dalam kegelapan lantaran kekufuran yang dibiarkan menebal hati dan jiwanya, orang ini dia buat benda salah macam mana pun dia nampak betul. Sebab dihiaskan kepada dia. Siapa yang dihiaskan kepada dia? Nafsu. Syaitan yang membisikkan kejahatan dalam diri dia. Sahabat-sahabat yang mengajak pada kejahatan. Kalau orang dalam kegelapan, dia tak dapat bezakan mana yang betul, mana salah. Gelap tak nampak. Macam kita kalau tutup lampu, kalau kat depannya letak Pak Bilal, orang tak tahu ingat saya. Pasal tak nampak. Ya. Begitu orang dalam kekufuran, zullina. Dia buat salah pun dia ingat lain. Dia buat jahat pun dia ingat betul. Dia buat benda yang busuk, dia ingat indah dan cantik. Dia berjalan dalam kegelapan, dia ingat dia berjalan dalam kebenaran. Ini jadi masalah. Sebab sebab itu di antara perkara yang selalu kita kena semak. Kita kalau rasa badan lain macam, sikit-sikit menggigil ustaz daripada pagi tadi. Dia sekejap rasa macam panas, rasa badan sekejap sempur, demam ke tidak, apa kita buat? Kita ambil termometer, kita cek temperature kita, betul tak? Cek 39.6. Oh betul, confirm memang ada fever. Kita pergi doktor. Anak kita menangis, tak tidur-tidur, kasih susu pun nangis, salin lampin pun nangis, gitu-gitu. Kita pun cek tak periksa, tak demam ke, tidak ke, ya kan? Begitu dengan kalau kita merasakan ada kegelisahan dalam diri kita.
Ada yang tak kena dengan amalan kita. Ada sesuatu yang mengusik hati dan jiwa kita. Cek tuan. Tak payah pakai termometer. Cek dengan cara yang macam mana? Tengok. Agak-agak kalau kita ingin melakukan sesuatu kejahatan, kita nampak benda tu baik ke tak? Kalau kita melakukan sesuatu dosa, melanggar perintah Allah, agak-agak hati kita ni senang ataupun gelisah. Ini penyakit. Bagi orang yang berada dalam kegelapan, dia kalau buat dosa, dia nampak bagus. Bila buat salah, dia happy. Patutnya bagi orang beriman, bila dah terlanjur melakukan sesuatu kesalahan, dia gelisah, rasa tak tenang, takut, bimbang, ini dosa, ya Allah nampak, Allah tahu, Allah catat. Masuk neraka kalau tak bertaubat dengan Allah. Itu patut sikap orang beriman yang hatinya ada cahaya. Ya kan? Kena periksa sekarang. Bila kita ingin menuntut sesuatu yang kita tahu diharamkan oleh Allah, bila kita berbincang, bercakap tentang orang lain yang kita tahu Allah tak redha sebab kita mengumpat, kita mengata dan sebagainya, tanya hatinya. Waktu itu kita rasa seronok ke? Kita rasa bersalah. Kalau buat salah rasa seronok, itu kena betul-betul. Segera cari cahaya daripada Allah. Kenapa hatiku dalam penyakit, ya Allah? Takut kalau aku ini termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang melakukan kesalahan, tetapi dihias kesalahan itu menjadi sesuatu yang indah dan aku sukai dengan nafsu yang tidak terkawal ini, ya Rabbal Alamin. Aku mohon pengampunan, aku mohon hidayah petunjuk. Doa minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai penyakit ini datang menunda hati kita, ya. Zuyyina lil kafirina makannya. Dihias cantik bagi orang-orang yang tidak beriman itu kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Mudah-mudahan Allah berikan keyakinan, kejernihan akal fikiran, kemurnian hati untuk mampu buat pilihan. Di antara satu golongan yang mendapat cahaya Allah, satu golongan lagi yang berada dalam kegelapan yang tak mampu selamatkan diri sendiri. Mudah-mudahan kita nampak mana pilihan yang sebenarnya. Ya Allah, tetapkanlah iman kami, ya Rabbal Alamin. Kami bermohon kepada-Mu dengan menyebut nama-Mu yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, ya Rabbal Alamin. Engkau Tuhan sekalian. Bahawa kami memuji hanya Engkau, ya Rabbal Alamin. Tiada yang lain yang layak disembah kecuali Engkau yang esa. Tetapkanlah keimanan kami, murnikanlah hati dan jiwa kami, luruskanlah niat kami. Berilah bantuan kepada kami untuk terus bersyukur kepada-Mu sepanjang kehidupan kami sementara waktu di atas muka bumi. Berkatilah kehidupan kami dengan rahmat-Mu. Berkatilah umur sementara yang Kau pinjamkan kepada kami ini dengan taufik dan pimpinan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kalau sampai ditimbulkan kemurkaan, ya Allah. Kami terlalu takut kalau sepanjang hidup kami hanya menerima kebencian dan laknat, ya Rabbal Alamin. Kami terlalu takut kalau di ujung perjalanan kami nanti tempat kami dikembalikan oleh-Mu ajaran dalam neraka, ya Rabbal Alamin. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ampunkanlah segala kesalahan dan kelalaian kami. Bersihkanlah hati dan jiwa kami, luruskanlah niat yang ada di dalam hati kami dalam segala yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami dan ampunkan dosa kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka seperti mana mereka bersusah payah mendewasakan kami semenjak kecil kami dahulu. Janganlah Kau pesongkan hati kami setelah Kau kurniakan hidayah dan petunjuk-Mu kepada kami. Curahkanlah rahmat-Mu, curahkanlah kasih sayang dan kecintaan-Mu yang seluas-luasnya untuk kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami, peliharalah orang-orang yang kami kasihi daripada ditimpa kecelakaan sepanjang hidup ini dan kecelakaan apabila kami kembali kepada nanti pada hari perhitungan, ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.